Kisah legenda pejuang dan gladiator, Spartacus telah memberi inspirasi kepada dunia selama ribuan tahun. Dijual sebagai hamba dan kemudiannya dilatih untuk menjadi seorang gladiator, Spartacus akhirnya melarikan diri dan bangkit memberontak melawan Empire Rome yang kuat. Gladiator yang berbangsa Thracian ini telah memimpin pemberontakan dengan puluhan ribu tentera dari golongan hamba. Dia pernah mengalahkan tentera Rom yang jauh lebih besar dan kuat dalam beberapa siri peperangan, namun dipercayai terbunuh dalam pertempuran terakhir pada tahun 71 sebelum Masihi. Tiada fakta yang tepat tentang punca dan tujuan pemberontakan ini. Sebilangan sejarawan berpendapat bahawa kisah kebangkitan Spartacus adalah bertujuan untuk mengakhiri era perhambaan, sementara yang lain berpendapat bahawa dia hanya mendambakan sebuah kebebasan yang nyata. Catatan sejarah tentang Spartacus adalah terhad, namun para sejarawan sebulat suara bersetuju dengan beberapa fakta berdasarkan pelbagai rekod dan sumber. Teruskan menonton untuk kupasan yang selanjutnya. Menurut sumber, Spartacus berasal dari Thrace, sebuah daerah di Eropah Tenggara, iaitu sekitar wilayah Balkan dalam peta moden. Wilayah ini telah ditawan oleh Rom pada abad pertama sebelum Masihi. Spartacus dipercayai pernah bertugas untuk tentera Empire Rome, namun dihukum sebagai tawanan kerana memberontak menentang Rome. Dia kemudiannya dibawa ke Roma, ibu kota Empire ini, dan dijual sebagai hamba kepada Gnaeus Lentulus Batiatus, seorang pemilik sekolah latihan gladiator di negeri Capua. Sekolah latihan atau dikenali sebagai Ludus ini menempatkan beberapa orang hamba yang akan dilatih sebagai seorang gladiator dan akan berlawan di arena seperti Colosseum sebagai hiburan kepada bangsawan dan rakyat Rom. Di Ludus milik Batiatus, Spartacus dilatih bersama-sama gladiator lain seperti Crixus dan Inomaus. Bersama-sama mereka, Spartacus telah merancang untuk melarikan diri dan membawa bersama 70 gladiator serta hamba yang lain selepas membunuh para pengawal. Mereka berjaya melepaskan diri ke Gunung Vesuvius dan secara beransur-ansur disertai ramai pelarian dan hamba sehingga membentuk satu pemberontakan yang kuat. Dalam 2 tahun setelah melarikan diri merentasi pergunungan Vesuvius, tentera Spartacus membesar sehingga 70,000 ke 90,000 orang disertai ramai golongan hamba dari seluruh Empire Rome. Pihak Rom telah menghantar beberapa pasukan tentera untuk mengalahkan Spartacus. Namun kesemuanya tewas termasuklah unit-unit elit infanteri. Yang pertamanya adalah tentera pimpinan Komander Claudius Gleber yang sering memandang rendah akan kebolehan pemberontakan pimpinan Spartacus. Unit ini dikepung di atas sebuah bukit sebelum ditewaskan dan Claudius Gleber telah terbunuh dalam peperangan ini. Terkesan dengan kekalahan ini, pihak Rom menghantar unit lain di bawah pimpinan Publius Varenius. Strategi Varenius membahagikan pasukannya telah dihidu oleh Spartacus dan mereka akhirnya ditewaskan dengan mudah. Berita kejayaan Spartacus mengalahkan beberapa unit tentera Rom tersebar di serata wilayah Empire ini. Pada saat ini, ramai hamba terinspirasi dan mereka melarikan diri untuk menyertai pemberontakan. Spartacus dan pengikutnya mula menuju ke bahagian utara dan dijanjikan kehidupan bebas setelah berjaya keluar dari Empire Rome. Namun para pengikutnya tampak mula melupakan tujuan asal untuk memperoleh kebebasan dan berhasrat untuk menewaskan keseluruhan Empire Rome. Di Roma, para senat mula gusar dan bersetuju untuk menghantar barisan tentera yang lebih besar diketuai oleh Konsul Lucius Gellius dan Gnaeus Lentulus. Di pihak Spartacus, gerakan pemberontakan terpecah kepada dua, dengan sekitar 40,000 orang mengikut Spartacus menuju ke utara melalui Alps untuk mengecapi tujuan asal, iaitu kebebasan. Manakala selebihnya tinggal di selatan di bawah pimpinan Crixus untuk kekal menentang dan menjatuhkan Empire Rome. Pasukan tentera Rom di bawah pimpinan Gellius berjaya menewaskan pasukan Crixus dan membunuhnya bersama pemberontak lain. Gellius kemudiannya mara menjejaki Spartacus dari arah selatan, manakala Lentulus pula mara dari arah utara. Walaupun seakan terkepung, Spartacus telah berjaya mengalahkan tentera Rom dengan strategi yang optimis. Lentulus dikatakan telah terbunuh, manakala Gellius dan pasukannya terpaksa mundur, membolehkan Spartacus dan pengikutnya terus bergerak ke Alps. Kekalahan ini telah memalukan pihak Empire Rome dan mereka akhirnya merancang untuk kesediaan menghadapi gelombang perang yang lebih besar dan mungkin terakhir dalam sejarah pemberontakan. Pada saat Spartacus dan para pengikut terus merentasi bahagian utara, Rom telah melantik seorang komandan baru bernama Marcus Licinius Crassus untuk mengetuai pasukan tentera Rom. Crassus adalah seorang yang kaya dan berpengaruh di Rom dan mempunyai jumlah tentera upahan yang besar
termasuklah Saki-Baki tentera milik Gellius dan Lentulus. Berbanding dengan komander sebelumnya, Crassus menggerakkan tenteranya dengan lebih berhati-hati dan mengelakkan peperangan secara terbuka. Pasukannya berjaya mengepung Spartacus serta memutuskan bekalan makanan ketika musim sejuk. Spartacus bertindak balas terhadap situasi ini dengan menawarkan Crassus satu perjanjian damai, namun ditolak dan dibalas dengan deklarasi peperangan. Pengikut Spartacus sekali lagi berpecah dan para pemberontak dari bangsa Celt dan Germanik yang dipimpin oleh Castus dan Gannicus mula membawa haluan sendiri namun ditewaskan oleh Crassus. Selain itu, pihak Rom juga telah bersedia dengan pasukan kedua pimpinan Marcus Terentius Varro Lucullus yang akan tiba dari Brundisium dan pasukan ketiga dipimpin oleh Pompey yang akan tiba dari misi di Spanyol. Pertempuran terakhir berlaku pada tahun 71 sebelum Masihi di tempat dipercayai di sekitar lembah Apostoliarus. Dengan kekuatan yang berlipat kali ganda, tentera pemberontak telah berjaya ditewaskan oleh Rom dan Spartacus dipercayai telah terbunuh, namun mayatnya tidak pernah dijumpai. Dengan kematiannya, pemberontakan berjaya dipatahkan dan Saki-Baki sekitar 6,000 orang berjaya ditawan dan disalib oleh tentera pimpinan Crassus. Kematian Spartacus mungkin dianggap sebagai pemberontakan yang sia-sia, namun ianya menjadi inspirasi kepada revolusi menentang pemerintahan yang menindas. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.